A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad kita panjatkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selamat berjumpa kembali dalam sesi tadabbur harian Al-Quran, setiap hari satu muka surat. InsyaAllah hari ini kita akan masuk ke satu muka surat baru, iaitu 259. Hari ini kita akan bersama-sama untuk mentadabbur ayat daripada surah Ibrahim, ayat 25 sehingga ayat 33. Ayat 25 sehingga ayat yang ke-33. Jadi insyaAllah kepada semua sahabat-sahabat semua yang berada bersama dengan kita pada pagi ini, untuk dapat membuka mushaf jika sekiranya keadaan mengizinkan. Dan juga jangan lupa insyaAllah untuk memberi komen, untuk memberi feedback suara dan juga gambar insyaAllah. Moga-moga gambar dan juga suara kita terang pada hari ini insyaAllah. Jadi hari ini kita akan tengok daripada surah Ibrahim ayat 25 sehingga ayat ke-33. Kita akan tengok apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam muka surat ini insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tu'ti ukulaha kullahinin biizni rabbiha wa yadribullahul amsal وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Sadaqallahul azim. Ayat yang ke-25 daripada surah Ibrahim. Alhamdulillah. Kita sebenarnya membaca sekarang ni ayat 25 ini adalah merupakan sambungan daripada ayat yang ke-24 dari segi penceritaan. Memanglah dari segi numbernya memanglah sambungan tapi dari segi penceritaan juga. Sebelum daripada ni dalam ayat 24 Allah Subhanahu wa taala telah ceritakan kepada kita tentang perumpamaan. Allah Taala buat perumpamaan kalimah thayyibah. Kalimah thayyibah ni sebagaimana yang telah ditafsirkan oleh para ulama adalah merupakan maksudnya sama ada la ilaha illallah masuk, kalimah syahadah masuk, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan kemudian seterusnya salawat pun masuk, apa-apa saja kalimah thayyibah, apa-apa yang baik menurut sebahagian besar ulama. Jadi kemudian dalam ayat ini, ayat 25 ini, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang bagaimana kehebatan Allah Subhanahu wa taala buat perumpamaan syajarah thayyibah itu ialah seperti orang mukmin. Sebenarnya orang mukmin adalah seumpama seperti pokok yang kuat. Pokok yang kuat iaitu bagaimana bentuk pokok yang kuat tu, iaitu tunjangnya masuk ke dalam bumi, akarnya mencengkam dalam bumi, dan kemudian pohonnya keluar meninggi ke udara dan mengeluarkan buah-buahan dan juga daun-daunnya yang lebat, dan kemudian tu dia tidak berubah walaupun dalam apa-apa musim sekalipun. Jadi menurut sebagaimana yang telah kita baca, kita ceritakan semalam bahawa yang dimaksudkan dalam satu hadisnya, maksud pokok syajarah thayyibah ini ialah pokok kurma. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ceritakan itu adalah perumpamaan kepada orang-orang yang beriman, iaitu orang beriman ini itulah kehebatan mereka, iaitu dalamnya tu mereka tertunjang kuat akidah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada semula keyakinan-keyakinan, perkara-perkara akidah, dan kemudian lahir pula di luarnya iaitu sumbangan-sumbangannya kepada kemanusiaan. Dia memberikan kepada kemanusiaan, dia memberikan apa-apa khidmat kepada manusia dan sebagainya. Jadi mana akidahnya kuat dan kemudian zahirnya pun kuat juga, iaitu kalau kita kata dalam bentuk yang lain, dalam perkataan lain, iaitu al-iman dan juga amal soleh. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Terima kasih yang memberi feedback. Suara dan juga gambar, terima kasih semua. Jadi Allah SWT kemudian menceritakan di dalam ayat 25 ni, tu'ti ukulaha. Dia memberikan. Yang mana itu pohon tadi tu, pohon perumpamaan tu, iaitu orang mukmin tu, iaitu dia memberikan ukulaha. Ukul artinya ialah buahnya. Dia sentiasa memberikan buahnya kullahin, pada setiap masa. Makna tak putus-putus kan, tak adalah berhenti kan, tak adalah kan 5 tahun senyap kan, tak keluar-keluar buah kan. Tak, dia sentiasa memberikan buahnya. Tu'ti ukulaha. Jadi kalau kita tengokkan perumpamaan perkara ni,
Kalau pohon ni, pohon, Allah Ta'ala tak sebutkan pohon kurma secara direct kan. Tapi Allah Ta'ala sebut pokok yang baik. Jadi kalaulah tempat kita mungkin tak adalah pokok kurma kan. Tapi mana ada pokok-pokok yang mana dia sentiasa Allah Ta'ala kita bayangkan macam tu. Iaitu pokok yang mana sentiasa memberikan kebaikan kepada orang lain. Tu'ti ukulaha kullahin, pada setiap masa. Bukan masa-masa tertentu saja. Biizni rabbiha, dengan izin daripada Tuhannya. Iaitu biiradatihi, kata dalam tafsir jalan lain. Dengan iradat, dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yadribullahul amsal. Jadi Allah SWT akhirnya berkata, Allah Ta'ala yadribullahul amsal. Allah Ta'ala membuat perumpamaan ini semua linnas, supaya manusia ni berfikir. Jadi kita ni bila kita tengok pokok, sepatutnya kita ingatlah sebagai ayat ni kan, bila kita tengok pokok tu hebat, pokok tu besar dan sebagainya kan, maka kita tengokkan, oh inilah perumpamaan yang Allah Ta'ala buat, perumpamaan orang mukmin. Dan kita pun kena ingatlah bahawa orang mukmin sepatutnya macam tu kan. Dia sentiasa memberikan kepada manusia ni kan manfaat-manfaatnya. La'allahum yatazakkarun. Moga-moga mereka ini, iaitu manusia ini, akan mengambil pengajaran. Yatta'izun, mengambil pengajaran daripada apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian selepas daripada itu Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan pula tentang perumpamaan orang-orang yang buruk ni, ataupun kekufuran iaitu orang kafir dan sebagainya. Wa mathalu kalimatin khabisatin. Allah Ta'ala buat perumpamaan kan. Perumpamaan kalimah yang buruk. Kalimah yang buruk, kalimah yang busuk, kalimah itu kalimah kekufuran. Kalimah kekufuran termasuklah kan, iaitu apa-apa yang bertentangan dengan akidah kan. Mengatakan Allah Ta'ala tu ada Tuhan, Allah Ta'ala tu syirik, mensyirikkan dengan Allah Ta'ala macam-macam perkara kan. Itu adalah merupakan kalimah-kalimah yang khabithah. Allah Ta'ala umpamakan ianya adalah seperti kasyajaratin khabisatin. Kasyajarah khabisah, iaitu pokok yang buruk. Pokok yang buruk ni kalau dalam negeri Arab pokok hanzal. Pokok hanzal ni ialah satu pokok yang mana dia ni dah berduri, menyusahkan orang, dan dia ni pula tak tahan pun sebenarnya. Dia tumbuh di padang pasir macam tu kan. Jadi pokok ni lah orang Arab tahulah kan. Itu kan. Jadi kalau kita imaginekanlah satu pokok yang mana dia ni tak memberi manfaat kepada orang. Ini kita bukan lagi kita cerita daripada segi zoologi dan sebagainya kan, daripada tumbuhan dan sebagainya, bukan dari segi flora fauna, bukan. Tapi kita nak cerita ni ialah ada manfaatnya tu. Allah Ta'ala jadikan semua benda ada manfaat kan. Tapi maknanya Allah Ta'ala nak bagi kita lihat kan, supaya kita fikir bila tengok satu pokok yang tak ada guna kepada manusia kan. Kepada manusia lah, pada pandangan kita lah of course kan. Jadi pokok tu pula akarnya dia tidak mencekam di bumi. Jadi Allah SWT sebut kan, ujutussat min fawqil ardi. Dia tu dicabut dengan mudahnya daripada atas muka bumi ini. Kemudian malaha min qarar. Tidak ada baginya tu qarar. Qarar tu maknanya ketetapan. Maknanya dia tak boleh duduk tetap kuat pun. Jadi kita bayangkan kalau kita tempat kita pokok kelapa. Kita bayangkan pokok kelapa ni, tengok kan betapa kuatnya, walaupun dia punya batangnya tinggi kan. Kita tengok tinggi sangat setengah pokok kelapa kan, di setengah-setengah tempat tu kan. Dia tiup angin tu kan, jarang dia tumbang. Maknanya hebat kan, akar tu mencekam ke bumi, dia memberi manfaat, buahnya, daunnya, apalah semua, batangnya, semua tu, seludangnya, apa lagi semua tu memberi manfaat. Kita tengok pokok lebih kurang lah macam tu lah bagi tempat kita kan. Dan kemudian pokok hanzal ni ialah boleh kita kata pokok duri yang mana dia pun tercabut dengan mudah. Kalau kita tengok di padang pasir tu, dia bergolek-golek di padang pasir, mana tercabut dengan tiup angin sikit pun dia tercabut dah. Itu Allah Ta'ala buat perumpamaan je. Kan nak katakan tengok macam tu lah, orang kafir macam tu lah, kekufuran macam tu lah. Dah dia tu malaha min qarar, dia ni tak teguh di atas muka bumi ini. Kemudian Allah SWT sebut kata, akhirnya Allah Ta'ala sebutkan yusabbitu adalah ayat yang ke-28 insya-Allah. Ini ayat, minta maaf terlambat okey. Dalam ayat 28 ni Allah Ta'ala sebut ni, iaitu dia kata minta maaf ayat 27, yusabbitullahu allazina amanu bil qawlis tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa Ta'ala yusabbit, meneguhkan. Maknanya Allah Ta'ala meneguhkan orang-orang yang beriman, allazina amanu bil qawlis tsabit, dengan kata-kata yang as-sabit. Maksud kata-kata yang sabit ni, qaulis sabit ni maknanya kalimah at-tauhid. Maknanya dengan tauhid tu Allah Subhanahu Wa Taala meneguhkan hati kita, menguatkan kita kan. Tengok kan, bila kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beriman dengan bahawanya Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan segala-galanya dengan kehendaknya dan sebagainya, maknanya apa-apa yang berlaku kepada kita atas dunia ni, maka sangat mudah bagi kita kan. Kita tengok ribut ke, kita tengok apa taufan, kita tengok tsunami, kita tengok apa pun,
kita yakin ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang buat. Adalah sebab tu kan. Kita of course lah disuruhkan untuk mencari obat, mencari penyelesaian dan sebagainya, tetapi kita serahkan kepada Allah. Kita ingatkan bahawa ini adalah, kita tengok corona kan, kuman sekarang ni kan, corona di sini macam-macam cara manusia kan, cara untuk berobat kan, untuk vaksin sana vaksin sini kan. Tapi dalam masa yang sama itu kita usaha kita, dalam masa yang sama kita ingat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala lah yang melakukan semua benda ni, yang menjadikan semua benda ni kan. Jadi bila kita ni ada Tuhan, orang-orang yang tak ada Tuhan kita tak tahu bagaimana dia fikir kan tentang kuman-kuman dan sebagainya kan, virus ni. Bagi kita orang yang beriman ni kan, yusabbitullahu allazina amanu bil qaulis sabit. Dengan kalimah tauhid ni, dengan keyakinan tauhid ini sangat mudah bagi kita. Sebab itulah kita ni teguh. Orang beriman ni kan teguh, mudah saja kan. Sebab apa? Allah Taala berkuasa segala-galanya. Fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia kita, tengok dalam kehidupan dunia kita sekarang ni, dan juga wa fil akhirah. Wa fil akhirah ni setengah ulama tafsir kata maksudnya ialah iaitu semenjak daripada dalam kubur lagi. Semasa kita dikuburkan, orang-orang beriman ni apabila dia dikuburkan bagaimana? Iaitu sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Bukhari dan juga Muslim bahawa orang-orang mukmin ni bila masuk dalam kubur maka dia akan ditanyakan ini itu kan. Setiap bukan orang mukmin saja kan, tapi semua orang akan ditanyakan. Siapa nabi kamu, siapa agama kamu, apa macam itulah kan. Jadi ketika itulah orang-orang yang beriman akan mudah menjawab kan. Mereka mudah saja menjawab. Sebab apa? Sebab qaulus sabit tadi ni, kata-kata yang teguh iaitu kalimah tauhid yang ada pada mereka ni akan menjawab semua kan. Apa agama kamu? Islam. Mari kita akan Quran. Mana nabi kamu? Muhammad. Tuhan kamu? Allah. Jadi mudah sangat kan. Itu dia kata wa fil akhirah. Jadi fi akhirah sini maksud setengah ulama kata ialah maksudnya di dalam kubur. Wa yudillullahu az-zalimin, dan kemudian orang-orang kafir, az-zalimin itu maksud orang kafir, Allah Taala akan sesatkan dia. Allah Taala akan haru birukan dia kan. Wa yaf'alullahu ma yasha, dan Allah Subhanahu Wa Taala buat apa yang dia nak. Maksudnya sini orang kafir dia tak akan boleh jawablah sebagaimana. Maka akan berlakulah kan sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Bukhari. Dia kata apa kan? Orang-orang kafir ni akan menjawab apa? Dia tidak sama, la nadri dia kata dalam bahasa Arab kan. Maknanya bila ditanya tu, siapa Tuhan kamu? La nadri, tak tahu. Kemudian siapa nabi kamu? La nadri. Jadi maknanya yang menjawab untuk kita pada masa tu ialah amalan kita. Bukannya perlu hafal, perlu bukan masuk exam tak apa. Kalau orang tu dah kafir, walaupun dia ni orientalis, walaupun dia belajar, dia tahu Islam macam ni kan, nanti tahu hadis. Kadang-kadang setengah orang kafir tu orientalis ni, mereka ni hebat mereka belajar Islam macam-macam kan, bahkan jadi mahaguru lagi, profesor pengajian Islam di negara-negara barat tapi sebahagian besar daripada mereka tidak beriman. Mereka setengah tu Yahudi, mereka setengah tu Kristian, mereka setengah tu apalah kan. Mereka boleh bercakap Arab, orientalis. Jadi mereka hafal benda-benda ni semua kan, tapi bukan boleh jawab. Sebab yang jawab tu bukannya mulut, yang bukan akal pada masa tu. Yang jawab itu ialah pada masa dalam kubur ni ialah amalan kita. Jadi sebab kalau amalan tu tak bagus, maka la nadri, dia akan jawab tak tahu, akan dipukul, akan startlah penyiksaan ni apabila mereka ni masuk dalam kubur lagi. Jadi itulah ulama kata wa yadillullahu az-zalimin. Situ maksudnya ialah sejak dari dalam kubur mereka akan ditanya, kemudian mereka akan diseksa sejak lagi dalam kubur. Kemudian Allah SWT wa yaf'alullahu ma yasha. Allah Ta'ala buat apa yang dia nak. Ayat seterusnya, ayat yang ke-28 kita tengok Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut alam tara. Sekarang ni kita masuk, kalau ikut dalam dalam mushaf ni, dia akan letak situ tanda ini adalah dia kata salah arba' al-hizb, maknanya masuk hizib yang barulah kata masuk hizib yang ke-34 yang baru. Okey, jadi ada tanda sikit kalau kita tengok dalam mushaf. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallah. Allah Ta'ala kemudian bertanya, tidakkah kamu tengok? Jadi maknanya kamu tengok lagi, nak suruh kita tengok. Maknanya kalau kita tak perhati, maksudnya kita ni macam tak memenuhilah kan suruhan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala tengok, tidakkah kamu tengok? Kamu tak tengok kah? Gitu. Iaitu apa? Ilal ladzina baddalu, orang-orang yang Allah Ta'ala minta kita tengok ni, orang-orang yang baddalu ni'matallahi kufran, orang-orang yang telah menukarkan nikmat Allah, iaitu menukarkan nikmat Allah ni maksudnya apa? Iaitu tidak dengan apa? Kufran, dengan kekufuran. Maksudnya menukarkan nikmat Allah dengan maksudnya ialah mereka ni tidak bersyukur dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kufran situ menjadi kufur betul ataupun menjadi kufur nikmat. Jadi maknanya orang yang tidak mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kamu tak tengok ke? Itu. Jadi siapa orang kafir itu? Of course lah,
Orang kafir itu kan. Bahkan kadang-kadang mungkin ada juga orang Islam yang mana telah badalu nikmat-Allah ni. Mereka telah menukarkan yang sepatutnya mereka bersyukur dengan apa yang mereka dapat, nikmat Allah, tapi mereka ni tidak mensyukuri. Jadi Allah Ta'ala sebut sini, wa ahallu qaumahum daral bawar. Dan kemudian mereka telah meletakkan, ahallu qaumahum, memberikan kepada kaum mereka itu daral bawar. Al-bawar maknanya al-halak, kecelakaan, kerosakan. Mereka telah ahallu, telah menukarkan, telah memberikan kepada kaum mereka dengan kampung ataupun negeri yang merosakkan. Maksud sini, ulama tafsir kata maksudnya ialah iaitu mereka yang telah menyesatkan kaum mereka. Iaitu orang-orang yang dahlah mereka ni tak syukur dengan nikmat apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka, dan kemudian mereka telah menukarkan kaum mereka. Dan dengan berbagai-bagai cara lah kan. Maknanya mereka ni, kalau mereka ni orang besar, orang bawah mereka tu telah mereka merubah supaya apa? Mereka sesat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Anzalu al-qaum biidlal iyahum. Dalam tafsir kata, iaitu mereka telah merosakkan orang berada di bawah mereka, orang berada di negeri mereka, dengan menyesatkan mereka daripada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dua sifat di sini. Yang pertama sekali ialah kufur dengan nikmat, yang keduanya ialah kemudian telah merosakkan juga orang lain. Mereka sendiri dahlah tidak bersyukur. Kemudian mereka ni merosakkan pula orang lain dengan kekufuran-kekufurannya. Seterusnya ialah ayat yang ke-29. Kita tengok sini Allah Ta'ala sebut Jahannama yaslaunaha. Allah Ta'ala berikan kepada mereka ni Jahannam yang mereka akan masuk. Yaslaunaha, mereka akan masuk, maknanya yadkhulunaha. Mereka akan masuk ke dalam neraka Jahannam itu. Wa bi'sal qarar, dan itu adalah merupakan tempat tinggal yang paling buruk sekali. Bi'sa ni makna paling buruk sekali. Seterusnya Allah SWT sebut apakah yang mereka buat ini, iaitu Allah Ta'ala sebut wa ja'alu lillahi andada. Mereka telah menjadikan bagi Allah itu andada. Anda tu makna syirik, makna syuraka, makna iaitu perkara berhala-berhala ke ataupun yang lain-lain daripada Allah ni. Mereka jadi meletakkan kedudukan Allah Ta'ala ni sama dengan yang lain sama dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi itu kan, kalau dalam dunia sekarang ni macam-macam lah kan, meletakkan sama seperti Allah berkuasa, tapi yang ni pun berkuasa juga. Ataupun kadang-kadang teruk lagi, Allah Ta'ala tak ada langsung. Itu dahsyat lagi kan. Tapi yang ada Allah pun kadang-kadang meletakkan. Yang ni pun mereka tanya, Allah Ta'ala mereka tanya juga lah. Tengoklah kan, mereka tengok kitab Injil, kitab Bible semua. Tapi pemikiran mereka pergi lawan sama-sama dengan Allah juga kan. Kalau mereka yang ni lebih logik, mereka akan guna yang ni. Mereka tolak yang dalam dalam kitab-kitab yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut sini kan, wa ja'alu lillahi andada. Mereka menjadikan bagi Allah ini ada saingan-saingannya, ada yang sama dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian liyudillu an sabilih, untuk menyesatkan tu liyudillu. Kalau dallu, mereka tu sesat. Liyudillu, mereka ni menyesatkan. Adalla, makna adall tu makna menyesatkan orang lain, bukan hanya menyesatkan diri saja. Dallu dia sesat. Dari Allah Ta'ala sebut liyudillu an sabilihi, iaitu menyesatkan manusia daripada an sabilihi Islam, daripada Islam. Tengoklah apa yang berlaku sekarang pada hari ini. Kul, katakan, beritahulah kepada mereka-mereka ni, orang macam ni. Allah Ta'ala kata, tamatta'u fa inna masirakum ilan nar. Tak apa, seronok kamu. Tamatta'u kamu, tak apa, teruskan seronok kamu. Kerana apa? Masirakum, tempat kamu nak pergi nanti mana? Neraka. Ilan nar, kamu akan pergi neraka nanti. Tak apa, seronok. Tadi dunia ni kamu seronok lah. 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun. Kalau umur kamu panjang, tak apa, seronok. Tapi masirakum ilan nar, kamu akan pergi ke neraka nanti. Tempat akhir kamu lah, tempat nanti menuju kamu ialah neraka. Kul, Allah SWT beritahu kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lagi, kul li'ibadiyallazina amanu wa yuqimunas solah. Minta maaf laju sikit dah. Minta maaf Jadi ayat sekarang ayat 30 ayat 30. Minta maaf ayat 31 insya-Allah. Ayat 31. Allah SWT kata, kul, katakan wahai Muhammad, li'ibadiyallazina amanu, kepada hamba-hambaku yang beriman, minta maaf kul li'ibadiyallazina amanu yuqimu as-salah. Mereka itu menegakkan sembahyang, mereka itu beriman, kemudian mereka itu menegakkan solat. Wa yunfiqu mimma razaqnahum, dan kemudian mereka menginfakkan daripada apa yang kami kurniakan kepada mereka. Kita tengok setiap kali Allah Ta'ala sebut sini kan, Allah Ta'ala gandingkan dia itu di antara as-salah dengan al-infaq.
Di mana-mana kita starting daripada soal Baqarah pun kita dah jumpa ni. Jadi Allah SWT sebut, katakan kepada hamba-hambaku yang beriman, nombor satu. Kemudian mereka itu pun beramal soleh. Beramal soleh itu apa yang topnya, yang utama sekali ialah as-solah. Mereka mendirikan solah. Itu yang kedua. Yang ketiganya Allah Ta'ala gandingkan pula dengan wa yunfiqu mimma razaqnahum. Mereka menginfakkan harta yang kami kurniakan kepada mereka, yang kami berikan kepada mereka, yang kami rezekikan kepada mereka. Allah Ta'ala nampak kan? Allah Ta'ala sebutkan, iaitu kepadanya dan kemudian kepada manusia. Dan kepada manusia ni ingat bahawa harta yang ada pada kamu juga adalah merupakan pemberian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Betapa ramai orang bekerja tapi tak dapat harta, tak banyak harta. Betapa ramai orang juga bekerja, sama je kadang-kadang tu masa dan tenaga, tapi dapat harta lebih. Ni buka kedai tapi kedai tak laku-laku. Yang ni buka kedai tapi laku. Siapa yang menentukan tu? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menentukan rezeki. Tapi tak semestinya kadang-kadang orang dapat banyak, dia dapat makan banyak. Dia dapat manfaat banyak. Kadang-kadang manfaat tu diberikan kepada orang lain. Dia pula ni. Jadi macam-macam. Jadi Allah SWT minta kepada kita ni, Allah Ta'ala bila beri kepada kita ni, dengan hartanya, dengan kesenangannya, sebenarnya nak uji kita. Jadi nak uji, nak tengok kita ni, infak ataupun tak infak. Infak ataupun tak infak. Jadi Allah SWT sebut sini, ialah sembahyang satu, beriman mula-mula, kemudian sembahyang, dan kemudian ialah menginfakkan harta. Mimma razaqnahum, sama ada secara sirron, sama ada secara orang tak tahu, secara rahsia, wa alaniyah, ataupun secara alaniyah, secara terang-terangan. So ada dua lah kan, maknanya tak semestinya secara sir sahaja, tapi kadang-kadang secara rahsia saja. Katakanlah infak, kena infak dengan terang-terangan. Sebab apa? Dengan syarat lah, of course kan, kedua-duanya ialah dengan ikhlas kan. Sebab kadang-kadang infak secara terang-terangan ni adalah untuk memberi kuduah kepada orang lain, untuk memberi saranan kepada orang lain, menyebabkan memotivasikan orang lain kadang-kadang tu. Sebab kadang-kadang kalau tak nampak, kadang-kadang adalah menimbulkan fitnah, contoh, ataupun tak memberi rangsangan kepada orang lain untuk menginfakkan juga. Jadi kadang-kadang kalau seorang tu dia ni sangat rasa bahawa dia boleh ikhlas dan dia terjaga ikhlas dia, dan dia buat satu benda tu kerana untuk supaya merangsang orang lain supaya membuat juga apa yang dibaik kebaikan tu, sebagaimana yang dibuat oleh Sayyidina Uthman, sebagaimana yang dibuat oleh Abdurrahman bin Auf di zaman Nabi SAW. Mereka semua adalah orang-orang yang sangat ikhlas kan? Tapi mereka infakkan, nampakkan, sebagaimana Sayyidina Uthman sebagai contoh dalam peperangan Tabuk, bila Nabi SAW tanya siapakah nak infak, sama nak infak, Sayyidina Uthman berikan 100 ekor unta. Kemudian Nabi tanya lagi, siapa nak infak, Sayyidina Uthman bagi lagi. Maknanya diberi tu dengan harta yang banyak tu kan. Kemudian sehingga Nabi SAW berkatakan tidak ada lagi kemudaratan apa yang dibuat oleh Uthman selepas daripada ni. Maknanya kalau dia buat apa-apa pun dah tak ada efek lah. Sebab apa? Pahalanya sangat banyak. Adakah dia tidak ikhlas? Tak. Nabi jamin dia tu tak ikhlas. Nabi jamin dia ikhlas kan. Jadi maknanya sini ialah infak sama ada boleh jadi dengan sirran wa alaniyah. Jadi kita ni tak boleh lah hukum orang kata oh dia ni terang-terangan ini, dia ni tak riak lah ni. Itu bukan kerja kita. Serah kepada dia. Kita ingatkan saja bahawa orang yang nak infak secara terang-terangan ni adalah bahaya dia tu. Ia terdedah kepada kemungkinan tidak ikhlas. Tetapi tak semua jadi macam tu kan. Ramai orang yang mana dia infak walaupun terang-terangan tapi dia adalah ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bukan kerja kita lah hukum orang ni ataupun orang tu. Allah SWT sebut sini boleh dua-dua ni dengan syarat ikhlas. Min qabli an ya'tiya yaumul la bai'un fihi wala khilal. Allah Ta'ala kata sebelum daripada datangnya hari kiamat. Hari kiamat ni apa? Bagaimana bentuknya? Iaitu Allah Ta'ala sebut la bai'. La bai' maknanya tidak ada lagi tebusan-tebusan. Nak bayar ke, nak beli ke, tak boleh. Nak bayar syurga, nak bayar neraka ke, tak boleh. Nak tolak, tak boleh. Tak ada jual beli di situ. Kemudian wala khilal, tak ada lagi kawan-kawan rapat. Kalau kata dunia ni ada kabel lah, kita kata kan, ada kabel dapat lah kan. Kawan kan, kawan kenal kan, mesti dapat kan. Yang tak dapat pun jadi dapat. Tapi di akhirat tak ada lagi. Tak ada khilal. Allah Ta'ala kata tak ada baik, tak ada khilal. Baik tak ada, tak nak tebuh-tebuh lagi, nak bayar-bayar lagi, dan juga tak ada khilal, tak ada kawan-kawan rapat lagi yang boleh nak tolong kita. Seterusnya ayat yang ke-32 insya-Allah ayat yang ke-32 kita tengok sini. Allah Ta'ala sebut Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah Ta'ala lah yang menciptakan langit dan juga bumi. Kemudian wa anzala minas sama'i ma', dan kemudian dia menurunkan wa anzala, dia menurunkan daripada langit ni air. Jadi kita ingat hujan tu kan, janganlah kita
kita belajar sains memanglah kata hujan ni turun, awan naik daripada ambil air kan. Tapi kita kena yakin bagaimana air yang sangat-sangat banyak kan, sampai berhari-hari, berpuluh-puluh hari, kadang-kadang di setengah-setengah tempat tu tak berhenti-henti hujan sampai banjir dan sebagainya. Datang daripada mana air yang banyak ni? Kan? Kita kena ingatkan setiap air, titisan air yang turun daripada langit tu, kita kena ingat ayat macam ni kan. Wa anzala minas sama' ma'an. Allah Ta'ala lah yang menurunkan. Allah Ta'ala ingatlah selalu tu. Jangan ingat hujan kan. Hujan tu dia mengingatkan kita kepada bahawa air turun daripada langit atas perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala menurunkan daripada langit ma'an, air. Lepas daripada air tu, fa akhraja bihi minas samarat, keluarlah daripada air tu. Bayangkan kalau tak ada air, kemarau kan, macam mana manusia nak menanam? Tak ada can langsung lah manusia nak menanam, tak boleh lah. Kalau padang pasir lagilah kan. Kalau di negeri kita pun kan, dalam negeri tropikal khatulistiwa kita ni kan, kalau tak ada hujan, sebab tu lah kan, maka padi pun tak tanam, ni pun tak boleh tanam kan, mengalirkan sungai kata kita ada sungai pun kalau hujan tak ada, dia akan kering juga kan, nak ambil air pun tak dapat. Tu cerita maknanya ialah Allah Ta'ala pentingnya hujan tu kan. Of course lah kita kata kalau hujan banyak pula banjir pula kan, tetapi Allah Ta'ala sebutkan kat sini macam mana kan, memang setiap benda tu ada apa ni, kita kata cubaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ada hikmahnya kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut sini kan, dia menurunkan, kemudian daripada itulah lainnya buah-buahan, minas samarat rizqan lakum, buah-buahan yang kita makan di pasar ni, kita beli ni kan, sebenarnya kalau tak ada hujan tu pokok tu kering, dia tak ada buah tu kan, tak boleh nak berbuah pun. Nak tumbuh pun susah kan. Jadi Allah Ta'ala sebut minas samarat, Allah Ta'ala jadikan pula tu buah-buahan rizqan lakum, menjadi rezeki untuk kamu. Wa sakhkhara lakumul fulka, dan kemudian Allah Ta'ala sakhkhara. Tasakhkhara ni maknanya menundukkan. Menundukkan maknanya menjalankan. Al-fulka, alakum al-fulka, kapal-kapal. Di mana tu? Di laut lah kan. Kapal-kapal tu boleh berjalan kan. Allah Ta'ala tak tenggelamkan dan sebagainya. Ada kapal yang tenggelam, Titanic dan sebagainya. Litajriya fil bahri bi amrihi. Semua tu Allah Ta'ala kata berjalan di laut. Jadi kalau tak ada kapal, kita tengok untuk kapal lah manusia buat terusan sini. Penting kapal ni kan untuk mengangkut barang-barang kan. Kapal terbang tak cukup kan. Kapal laut kan boleh angkut macam-macam, minyak dan sebagainya, petrol semua kan. Semua tu berjalan dengan kebenaran Allah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa sakhkhara lakumul anhar, dan kemudian Allah Ta'ala menjalankan pula kan, sakhkhara menundukkan untuk kamu al-anhar, sungai-sungai. Jadi manusia boleh buat dam sini kan, boleh buat terusan, boleh buat macam-macam kan, boleh buat kan. Jadi empangan, boleh gunakan elektrik, pulot air. Itu semua tu adalah untuk kamu. Allah Ta'ala kata wasakhkhara lakum, Allah Ta'ala tundukkan semua benda tu adalah untuk kamu. Sungainya, apa lagi kita kata kapalnya. Kemudian lagi Allah Ta'ala sebut lagi nikmat dia dalam ayat yang ke-33 ayat 33, wasakhkhara lakumus syamsa wal qamar. Ni benda yang tak mampu lagi manusia ni kan nak kontrol macam mana kan, bulan dan juga matahari. Allah Ta'ala sebut Allah Ta'ala lah yang menundukkan benda tu semua tu. Sakhara asyams, matahari, wal qamar, dan juga bulan. Daibain maknanya dia berjalan di atas orbitnya, dia tak pernah lari daripada orbitnya. Manusia boleh buat astronomi, boleh tengok, boleh kira kan, ini masa ni musim sejuk, musim dingin, musim apa, exact boleh kira. Sebab apa? Dia berjalan tak lari. Siapa yang menetapkan benda itu semua? Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menjalankan benda-benda itu semua, sehingga dia ni tak lari daripada orbitnya, tak lari. Kalau lari sikit saja matahari ni ataupun bulan ke, maka akan menyebabkanlah masalah atas muka bumi ni. Tapi kita tengok ada musim sejuknya, ada musim panasnya, tumbuh yang ni, tumbuh ni kan, dan sebagainya, menjalankan arus lautan dan sebagainya. Semua itu adalah atas perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, atas ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala yang mensakhara, dan semua itu adalah untuk kamu, bukan untuk benda lain kan? Bukan untuk haiwan, bukan untuk apa kan, itu lain. Kamu yang utama ni Allah Ta'ala beri. Tapi kamu ni kenapa tak sembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Pergi sembah pula pemikiran kamu sendiri, pergi sembah pula benda-benda pelik-pelik, yang sembah matahari pula dah. Pelik-pelik lah orang ni kan, tengok. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata daibaini kan. Jadi dia tu berjalan di atas orbitnya. Wasakhkhara lakumul laila wan nahar, dan kemudian ingat pula malam dan juga siang. Sekarang ni siang hari kan, kita dah nak masuk siang dah. Sekarang ni di sinilah kan di Brunei Darussalam ni. Jadi bertukar. Malam tukar siang, siang tukar malam. Siapa yang buat benda ni semua? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Untuk siapa? Untuk kita, untuk lakum. Sakhkhara Allah lakum, untuk kamu semua. Jadi
kita sampai di situ hari ini, muka surat 259. Kita akan sambung lagi nanti insya-Allah di muka surat seterusnya 260. Jangan lupa untuk like insya-Allah, tekan like, tekan follow, tekan subscribe insya-Allah kan, bersama-sama kita. Dan juga jangan lupa, yang penting sekali ialah share dengan semua sahabat-sahabat yang lain, dengan kawan-kawan kita yang lain, supaya lebih ramai orang dapat manfaat insya-Allah kan. Share kan, sebab ramai lagi, kita tengok ramai lagi yang tak tahu, tak dapat bersama kan. Kadang-kadang tak tahu pun, ada tak tahu. Jadi tugas kita lah insya-Allah kan. Tak susah, tekan saja untuk share dengan kawan-kawan sehingga semua orang dapat manfaat insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Insya-Allah jumpa lagi dalam sesi akan datang. Kita tangguh dulu dengan surah Wal Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.